Selamat sejahtera kepada pelajar yang mengambil mata pelajaran kimia untuk kelas sains 5KJ dan 5KA. Hari ini cikgu akan menyampaikan sedikitlah informasi tentang tajuk bab 5. Okay, bahan kimia untuk pengguna. Dan topik yang cikgu pilih adalah 5.2, bahan tambah makanan. Okay. So, objektif pembelajaran untuk ini adalah satu, menyatakan jenis bahan tambah makanan dan contohnya, menyatakan fungsi setiap bahan tambah makanan, dan ketiga, menghuraikan kesan bahan tambah makanan terhadap kesihatan kita. Okay. Apa itu bahan tambah makanan? Ya? Bahan tambah makanan ialah bahan yang ditambah pada makanan untuk mengawetnya atau mempertingkatkan rasa dan rupanya. Okay. Tujuan kenapa ya digunakan? Yang pertama, kita nak mengawet makanan supaya tahan lebih lama. Kedua, memperbaiki rasa makanan. Ketiga, menjadikan makanan lebih menarik. Dan keempat, memperkayakan makanan dengan zat-zat tertentu seperti vitamin dan garam mineral. Jadi untuk SPM, kita akan belajar 6 jenis bahan tambah makanan ya. Pengawet, perasa, antioksida, penstabil, pemekat, dan pewarna. Okay, jadi untuk persembahan ini, cikgu akan bagi 3 yang di atas saja ya, pengawet, perasa, dan antioksida untuk bahagian 1. Okay, kita lihat dulu yang pertama, pengawet. Fungsi dia menghalang atau melambatkan pertumbuhan bakteria atau kulat supaya makanan dapat disimpan dengan lebih lama. Ya, di sini dia cakap melambatkan pertumbuhan, bukan membunuh bakteria. Okey, oleh sebab itu bahan yang telah diproses akan mempunyai tarikh luput ataupun expiry date ya. Dan di sini kita lihat ada 6 contoh bahan pengawet lah yang biasa. Anda kena tahu. Okey, kalau 3 di atas, garam, gula dan cuka. Okey. So, tujuannya semuanya untuk mengawet dan kita lihat bagaimana garam dan gula berfungsi dengan mengeluarkan air daripada sel mikroorganisma dan membantutkan pertumbuhan dia. Bagi cuka, dia akan menyediakan keadaan beresid yang akan membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Okay. Dan kesan sampingan lah jika kita terlebih makan berlebihan, kalau garam biasalah tekanan darah tinggi, serangan jantung dan stroke. Untuk gula biasanya obesiti, kerosakan gigi dan diabetes. Okey, kalau 3 lagi di bawah, natrium nitrat untuk buat daging burger, sausage, asid benzoic dalam sos cili, sos tomato dan sulfur dioksida dalam jus buah-buahan. Okey, ia akan ditambah terus semasa proses penghasilan. Okey, tujuannya samalah, memperlahankan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kalau kesan sampingan, kalau natrium nitrat, dia boleh menyebabkan kanser lah sebab dia adalah bahan karsinogen, dan untuk sulfur dioksida dia boleh menyebabkan asma dan alergik. Okay, ini gambar contohlah cikgu beritahu tadi, bahan yang menggunakan pengawet. Okay, kedua, pengantioksida. Okay, fungsi dia pertama melambatkan peoksidaan lemak dalam makanan dan kedua mencegah ketengikan makanan berminyak atau berlemak. Okay, di sini masuk tengik adalah bau ya bila lemak terdedah kepada udara. Okey, dari dua bahan, okey, dan 3 bahanlah DHA dan BHT di sini kita gunakan dalam margarin. Tujuannya untuk membantutkan ketengikan dalam minyak lah semasa proses buat margarin. Asid ascorbic ataupun vitamin C dimasukkan ke dalam jus buah-buahan untuk mengekalkan warna jus buah-buahan dan tocopherol ataupun vitamin E dimasukkan dalam minyak sayuran lah, minyak kelapa sawit ataupun minyak kacang soya. Samalah untuk membantutkan ketengikan dalam minyak. Okay, ini contohnya aku sebutkan tadi. Dan ketiga, terakhir kita belajar hari ini, perasa. Fungsi dia memperbaiki rasa pada makanan dan mengembalikan semula rasa pada makanan semasa pemprosesan kerana ia akan hilang.
Masa proses rasa akan hilang, so kita kena tambah rasa tiruan. Okay, yang paling famous MSG lah, monosodium glutamate, dimasukkan dalam makanan sejuk beku, dalam tin, dalam salad dressing ataupun mie segera. Tujuannya memberi rasa kepada semua makanan. Okay, kedua, aspartam ataupun pemanis tiruan dimasukkan dalam minuman bergas, seperti Coke Diet ataupun Pepsi Zero ya, untuk memaniskan tanpa menggunakan gula. Kerana dia 200 kali lebih manis berbanding gula biasa dan kalorinya adalah rendah. Dan ketiga, perasa tiruan ya. Di sini kamu dah belajar masa bab 2 ester. Ester boleh digunakan sebagai perisa tiruan untuk menggantikan perisa yang asli. Okey, sampai sini saja untuk bahagian 1. Cikgu akan sambung bahagian 2 pada persembahan akan datang. Sekian, terima kasih. Okay.